Kopi Vosian, Salam Malaysia Medani, Izo Iritasha Jonis Mijol. Pelan pembangunan penampang mempunyai wawasan dan praktikal untuk dilaksanakan. Pelan Pembangunan Penampang 2024 sehingga 2035 yang sedang disiapkan oleh Institut Kajian Pembangunan IDS Sabah merupakan rangka pelan pembangunan yang mempunyai wawasan dan praktikal untuk dilaksanakan, kata Ahli Parlimen Penampang, Datuk Iwan Benedict. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata, pelan tersebut juga merupakan hasil dapatan aspirasi rakyat Penampang yang turut dilengkapkan dengan perancangan agensi-agensi kerajaan di daerah ini. Beliau berkata demikian semasa menghadiri taklimat khas hasil dapatan Pelan Pembangunan Penampang 2024 sehingga 2035 di Wisma IDS. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif IDS Profesor Datuk Dr. Ramza Dambul. Iwan berkata pelan pembangunan penampang itu mencakupi draft pelan tempatan, pelan pembangunan keusahawanan, pelan pembangunan pendidikan dan lain-lain rancangan pembangunan di daerah itu. Iwan berkata sebagai wakil rakyat kawasan itu adalah menjadi tanggungjawabnya untuk memberikan kepimpinan berkesan agar aspirasi rakyat yang didokumenkan dalam bentuk pelan pembangunan dapat direalisasikan. Iwan yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedamaian berkata, pendekatan yang sama akan digunakan untuk menjayakan pelan pembangunan Kedamaian 2020 sehingga 2035. Iwan menggunakan peruntukan beliau sebagai ahli Parlimen Penampang bagi membiayai penyelidikan dan penyediaan pelan pembangunan penampang seperti mana beliau menggunakan peruntukan adun sebelum ini untuk pelan pembangunan Kedamaian 2020 sehingga 2035 yang kini sedang dilaksanakan oleh pelbagai agensi kerajaan. Isu pengambilan penjawat awam negeri harus ditangani dengan telus. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO, Datuk Iwan Benedict mendesak agar isu pengambilan baharu perkhidmatan awam negeri ditangani dengan telus. Menurut beliau, banyak aduan telah dikemukakan kepadanya berkenaan pengambilan baharu perkhidmatan awam yang tidak menggambarkan demografi kaum di Sabah, termasuklah yang berlaku di Jabatan Muzium Negeri Sabah. Iwan yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyatakan demikian selepas menghadiri taklimat hasil dapatan pelan pembangunan penampang di Wisma IDS Penampang hari ini. Beliau diminta mengulas isu pengambilan kaki tangan baharu di Jabatan Muzium Sabah yang dikatakan berat sebelah dan disifatkan sebagai nepotisme. Iwan yang juga ahli Parlimen Penampang dan Adun Kedamaian juga menyatakan akan menggunakan platform lain yang bersesuaian selain daripada perbincangan dengan Ketua Menteri bagi menangani isu seperti ini. Ahli Parlimen Penampang, Datuk Iwan Benedict, turun padang memantau pelaksanaan projek infrastruktur di beberapa kampung di Penampang. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict selaku ahli Parlimen Penampang bersama-sama dengan pegawai daerah Penampang turun padang memantau pelaksanaan projek-projek infrastruktur yang sudah siap dan sedang dilaksanakan di beberapa kampung di Penampang. Antara kampung dilawati ialah Kampung Tindu Zon Sugut, Kampung Togop, Kampung Kopimpinan Baru dan Kampung Gunsing, Penampang. Penganjuran program berinformasi seperti konsert Kihoi Malaysiaku menjadi platform terbaik mengukuhkan perpaduan rakyat berbilang kaum di Sabah. Penganjuran program berinformasi seperti konsert Kihoi Malaysiaku boleh menjadi platform terbaik untuk mengukuhkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di negeri ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, program anjuran RTM Sabah itu juga dapat memartabatkan penguasaan bahasa etnik seperti Bajau, Murut, Dusun dan Kadazan agar tidak pupus ditelan zaman. Katanya penganjuran program ini juga selaras dengan nilai teras kemampanan dalam Malaysia Medani dalam mencapai mutu hidup seimbang berdasarkan citra Malaysia yang unik berasaskan ilmu pengetahuan dan kearifan tempatan.
Saya ingin mengajak semua yang hadir agar memanfaatkan konsert dan program seumpama ini bagi memperkukuhkan perpaduan sesama kita yang berbilang kaum di negeri ini selari dengan nilai teras kemampanan dalam Malaysia Madani bagi mencapai mutu hidup yang seimbang berdasarkan citra Malaysia yang unik berasaskan ilmu pengetahuan dan kearifan tempatan. Saya yakin kerajaan sama ada di peringkat persekutuan maupun negeri sentiasa dan akan terus menyokong penganjuran konsert Kihoi Malaysia pada tahun-tahun akan datang. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan konsert Kihoi Malaysiaku Sabah VFM 2023 di Buhavan Square Donggongon di Penampang malam tadi. Turut hadir pengarah penyiaran Sabah Salma Hashim, Pegawai Daerah Penampang Francis Chong, Ketua Polis Daerah Penampang Superintendent Sammy Newton, Ketua Penolong Pengarah Kejuruteraan TV yang menjalankan tugas timbalan pengarah penyiaran Cyril Simon dan Ketua Penolong Pengarah Rancangan Radio RTM Sabah Aritika Matbi. Iwon yang juga Ahli Parlimen Penampang berkata, konsert Kihoi Malaysiaku antara lain bertujuan menyemarakkan lagi sambutan Hari Malaysia. Menurutnya, usaha dan kesungguhan Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah atau lebih dikenali sebagai RTM Sabah dalam menganjurkan konsert berunsurkan patriotik dalam bahasa etnik tempatan negeri ini amat dialu-alukan dan wajar dipuji. Iwan berkata penyampaian mesej kenegaraan menerusi konsert Kihoi Malaysiaku yang menampilkan artis-artis tempatan dengan lagu-lagu dalam bahasa etnik merupakan satu keunikan yang tidak boleh dinafikan kekuatan dan keberkesanannya. Penyampaian mesej kenegaraan menerusi konsert Kihoi Malaysiaku yang menampilkan artis-artis tempatan dengan lagu-lagu dalam bahasa etnik merupakan satu keunikan yang tidak boleh dinafikan kekuatan dan keberkesanannya. Selaras dengan nilai keras format dalam konsep Malaysia Madani, konsert ini bukan hanya meraihkan pemasukan dan kekayaan tradisi khususnya bahasa etnik yang ada di Sabah, malah pada masa yang sama dapat menyuntik semangat cinta akan negara Malaysia di kalangan rakyat kita. Tambahan pula konsert Kihoi Malaysiaku, anjuran Sabah BFM ini turut mendekati pendengar menerusi penglibatan juruhebah daripada siaran bahasa Kadazan, dusun, urut dan bajau bagi mempromosi rancangan terbitan Sabah BFM. Keupayaan pelbagai kaum untuk bersatu padu akan menentukan masa depan negara ini, kata Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict. Katanya negara ini yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama, budaya dan adat resam harus terus bersatu padu, hormati-menghormati dan bekerjasama antara satu sama lain. Katanya keupayaan bersatu padu dan hormat-menghormati inilah yang akan menentukan masa depan negara ini. Iwon yang juga Ahli Parlimen Penampang menyatakan demikian di sambutan Festival Tua Pekong Sedunia di Donggongon, Penampang. Iwon berkata selagi beliau menjadi wakil rakyat di Sabah, beliau akan menyokong kepimpinan yang berupaya memupuk kesatuan, kerjasama dan keharmonian semua kaum di negara ini, termasuklah peranannya dalam memastikan perkara ini dijayakan di Penampang, iaitu kawasan yang diwakilinya. Itulah komitmen saya, tanggungjawab saya. Selagi saya boleh bekerja, saya akan bekerja keras untuk masa depan Penampang, masa depan Sabah dan masa depan negara kita yang lebih baik. Sekali lagi saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa di atas sambutan dan mudah-mudahan perarakan besok akan berjalan dengan lancar, cuaca pun baik dan semoga semua yang hadir dan akan hadir pada besok akan mendapat sesuatu yang positif, dapat diberkati dan seterusnya dapat beruli rezeki, bisnes bertambah baik, kesihatan bertambah baik, kebahagiaan dan kegembiraan keluarga masing-masing bertambah baik dan kehidupan kita sebagai satu masyarakat pelbagai kaum akan terus harmoni di negara kita. Pakatan Harapan PH Sabah menafikan laporan berita yang mengaitkan bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman dengan gabungan itu.
PH Sabah dalam kenyataan media yang dikeluarkan hari ini menjelaskan bahawa laporan berita yang tular dalam media sosial bertajuk Musa Aman akan ketuai PH Sabah telah menimbulkan kekeliruan rakyat. PH Sabah amat terkejut dengan laporan berita itu yang telah tular dalam media sosial dan menimbulkan kekeliruan serta kerisauan rakyat. Pakatan Harapan Sabah secara sebulat suara menafikan perkara ini dan ianya tidak sesekali dibincang dan diputuskan dalam mana-mana mesyuarat Pakatan Harapan Sabah, kata kenyataan itu. Pakatan Harapan Sabah mengambil pendirian bahawa mana-mana keputusan mustahak yang berhubung kait dengan mandat dan keyakinan rakyat seharusnya dipertimbangkan, diteliti dan diperhalusi sebulat suara pada peringkat pimpinan Pakatan Harapan Sabah. Menurut kenyataan itu lagi, Pakatan Harapan Sabah akan bertemu dan bermesyuarat dalam masa terdekat untuk membincang perkara ini termasuk hala tuju PH Sabah menjelang pilihan raya negeri yang bakal diadakan nanti. Kenyataan itu dikeluarkan bersama oleh para pemimpin PH Sabah iaitu Pengerusi PH Sabah, Datuk Christina Liu, Presiden APCO, Datuk Iwan Benedict, Pengerusi PKR Sabah, Datuk Sangkar Rasam, Pengerusi DAP Sabah, Datuk Frankie Poon dan Pengerusi Amanah Sabah, Lahirul Latigu. Kotohadan, salam pisang puruan.